Dah bersedia, Syariah? InsyaAllah. Okey, slot ni kita nak tanya di mana sebenarnya kita boleh derma darah. Sebab bila tunjuk promo tadi, saya rasa ramai yang dah bersedia kan. Nak derma, nak bantu, nak jadi wira. Jadi macam mana cara nak jadi wira? Anda kena bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia sekarang. Sebab kita bawakan tetamu kita Dr. Nuryati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara KKM. Selamat pagi, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Salam Syawal. Betul, masih lagi Masih di bulan 22 Syawal hari ni. Ya, betul. Balik kampung tak raya? Oh tak, kan masa kita masa PKP tak boleh lagi kan? Jadi kita kena ikutlah patuh. Tapi hujung minggu ni tak balik juga? Ni kita dekat menyambut sini? Hari Penderma Darah Sedunia pada hari kan, ini. tuan rumah lah ni. Okey, baik. Cerita pasal Hari Derma Darah dan juga senario pendermaan darah. Cuma kita nak tahu jugalah bila sebut wira negara tu sepanjang PKP ni macam mana, berkurang ke sebenarnya? Masa mula-mula dulu tu memang pada peringkat awalnya memang terdapat pengurangan daripada jumlah penderma datang menderma darah lah. Ya, dan ada dua faktor yang kita rasa perkara ini terjadi. Yang pertamanya mungkin disebabkan kebimbangan, kegusaran masyarakat ya untuk tampil menderma darah. Kemudiannya ramai penganjur-penganjur kempen derma darah kita membatalkan kempen derma darah. Dan seterusnya bila PKP dimulakan menjadi ada keterbatasan untuk pergerakan penderma darah ya. Jadi pada awalnya pada peringkat awal kita masih mempunyai stok bekalan darah di tangan walaupun jumlah penderma darah berkurang, kita masih dapat menampung keperluan di hospital. Tambahan pula masa tu penggunaan darah agak berkurang sebab macam contohnya pembedahan ditangguhkan dan sebagainya. Jadi kita boleh manage lah. Tapi selepas beberapa minggu masa tu memang masih lagi kurang, kita dapati dalam 30 hingga 40% pengurangan penderma darah di seluruh negara berbanding biasa. Dan alhamdulillah sejak lepas raya sehingga sekarang memang penderma-penderma darah kita memang sangat prihatin dan telah tampil seperti biasa. Tapi seperti yang video tadi tunjukkan ya, kita perlukan 2000 beg darah, 2000 orang penderma tampil seluruh negara setiap hari. 2000 untuk satu hari sahaja? Ya, satu Malaysia. Jadi memang setiap minit tu memang kita perlukan darah. Bagaimana pula dengan tahap kesedaran rakyat Malaysia dalam menderma darah ini sendiri? Rakyat Malaysia ni memang sangat-sangat prihatin ya. Di mana kalau kita lihat setiap tahun ada peningkatan pendermaan darah di seluruh negara. Contohnya pada tahun 2018 kita mendapat lebih kurang 720,000 beg darah untuk seluruh negara. Jadi itu satu perkara yang sangat membanggakan. Tapi kalau kita lihat dari segi kadar, ianya sebenarnya boleh diterjemahkan sebanyak 2.5% sahaja penderma darah masyarakat kita menderma darah. Dan walaupun kita lihat ini satu jumlah yang bagus ya, tapi apabila kita ingin menuju menjadi negara maju, kita perlu tingkatkan lagi kepada sekurang-kurangnya 3%. Jadi kita berharaplah terlebih-lebih lagi golongan muda, golongan belia untuk tampil menderma darah dan menjadikan pendermaan darah ni sebagai satu cara hidup lah. Betul. Cuma saya nak tahu jugalah, kadang-kadang timbul kerisauan. Macam PKP tadi saya sangat setujulah pengurangan 30% sebab orang takut nak pergi dan orang tak tahu cara, pusat pun tidak dibuka di program-program sebagai contoh. Cuma dari sudut kita sebut sebagai menjaga kualiti itu sendiri, sebab kadang-kadang terkait dengan COVID-19 kita pun tak tahu adakah kita terkait dengan COVID-19, adakah siapa-siapa yang nak derma kena swab dulu ke, langkah-langkah pencegahan tu macam mana? Alright. Balik semula, perkhidmatan di Pusat Darah Negara dan Tabung-tabung darah ni adalah merupakan perkhidmatan esensial di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sepanjang PKP tu memang kami bekerja seperti biasa ya, walaupun terdapat norma-norma baru yang kita patuhi mengikut saranan daripada KKM. Dan kemudiannya apabila perkara ini terjadi dan COVID melanda, kita rujuk juga kepada pakar-pakar di dalam Kementerian Kesihatan dan juga dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Didapati sebenarnya pendermaan darah ataupun penerimaan darah tidak menyebabkan seseorang itu mendapat COVID. Tetapi kita masih lagi perlu menjaga kita punya environment. Maksudnya sesiapa yang datang, kita pertama sekali kita buat
sangin dengan suhu. Okey. Kita tak buat swab. Kita bukanlah tempat swab ni untuk orang yang bergejala ataupun orang yang berisiko. Jadi kita minta mereka yang benar-benar sihat, yang tidak ada masa tu sejarah perjalanan ke luar negara. Sebab itu ialah salah satu faktornya kan masa tu. Dan kemudiannya tidak menjaga orang yang mempunyai penyakit COVID lah. Jadi kita buat saringan suhu, kita tanya soalan-soalan ini. Kemudiannya kita baru mereka dibenarkan masuk untuk meneruskan proses pendemaan darah. Di samping itu kita pastikan penjarakan sosial, staf kita sediakan hand sanitizer, staf perlu memakai mask dan sebagainya. Dan setiap kali selepas seorang itu menderma di katil tersebut, kita akan melakukan pembersihan lah, sanitasi untuk memastikanlah, dan inilah merupakan norma baru Tak kita. payah risaulah maksudnya. InsyaAllah tak payah risau. Antara kriteria-kriteria seseorang untuk menderma darah tu apa? Okey, dia boleh disimpulkan secara mudah. Untuk kriteria-kriteria ini adalah untuk memastikan darah yang kita terima itu selamat. Okey. Dan penderma darah itu juga kita jaga kesejahteraan dia dan keselamatan dia semasa menderma darah. Jadi dia mestilah satu boleh bagi konsen, maksudnya berumur 18 tahun ke atas. Kalau yang berumur kurang 17 tahun perlu mendapat kebenaran daripada penjaga atau ibu bapa. Sihatlah, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama dan sihat tubuh badan, tidur yang mencukupi, makan sebelum menderma. Setengah orang kata ingat kena puasa. Tak, mesti makan. Jadi sebab tu kadang-kadang masa puasa Syawal ni setengah orang masih lagi puasa 6. Kita minta tangguhkan selepas berpuasa lah. Sebab kita tak nak ada pening dan sebagainya. Jadinya kemudiannya yang paling penting kita juga nak penderma-penderma kita untuk berterus terangan kita kalau ada apa-apa penyakit, makan ubat apa-apa, jujur dan lah, jujur, dan seterusnya untuk beritahu kalau ada apa risiko-risiko sepertinya melakukan seks rambang dan sebagainya. Kita minta yang macam tu untuk salah menderma. Betul. Kerana kita ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Betul. Tu yang penting. Sebenarnya nak selamat nyawa jadi benda lain pula nanti kalau salah derma nanti. Ya, betul. Okey, kita nak cerita juga tentang Hari Penderma Darah. Mungkin setiap tahun ada tema khusus ataupun ada perancangan khusus untuk hari ini. Ya, betul. Hari Penderma Darah Sedunia ini merupakan hari yang diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sejak tahun 2004 atau 2005 lagi. Jadi kita telah masuk ke tahun yang ke-15. Dan kita pada tahun ini memang ada slogannya tersendiri. Temanya ialah Save Blood Saves Life. Maksudnya derma darah darah yang selamat menyelamatkan nyawa. Kemudiannya dengan slogan Give Blood and Make the World a Healthier Place. Ataupun kita tafsirkan sebagai pendermaan darah, derma darah demi kesihatan sejagat. Dan tema pada tahun ini adalah untuk kita melihat kepada sumbangan penderma darah kepada kesihatan komuniti setempatnya. Mereka lah dengan ada penderma darah inilah yang menderma secara berterusan, menderma secara sukarela. Kita dapat pastikan bekalan darah yang mencukupi pada setiap masa di segenap pelusuk negara. Kita tak kira seseorang tu berada di pendalaman ke, di bandar ke, apabila mereka memerlukan darah, kita boleh sediakan hasil sumbangan dan jasa daripada penderma-penderma darah kita dan juga penganjur kempen derma darah kita. Jadi kita nak meraihkan dan menghargai penderma darah kita pada tahun ini dan membawa masyarakat melihat kepada sumbangan yang sangat bermakna, berharga, yang tak ternilai. Jadi dalam tempoh PKP ni macam mana Pusat Darah Negara ini menjalankan kempen derma darah? Selalunya kalau kadang-kadang kat Pusat Membeli Belah pun ada. Tapi tempoh PKP ni macam mana? Jadinya masa seperti yang saya nyatakan dulu pada awal-awalnya, kami bergantung kepada pusat pendermaan statik kami yang terletak di Jalan Tun Razak, di Mid Valley dan juga di Puspanita Puri. Sama juga dengan tabung-tabung darah di seluruh negara juga Dan apabila kita lihat kita masuk ke dalam fasa PKPB dan sekarang PKPP, jadi kita juga bekerjasama dengan penganjur dan kita mula adakan kempen-kempen derma darah
tapi dengan memastikanlah penjarakan dan sebagainya. Dan boleh dikatakan kami telah mula kembali kepada jumlah pendermaan seperti sebelum COVID-19 melanda dengan mengikut norma-norma baru. Maksudnya kalau ada penganjur yang berminat untuk bekerjasama nak buka kaunter untuk demam darah, dah boleh start dah. Memang dah start, dah beberapa minggu dah kita mulakan. Dan alhamdulillah sambutan yang baik, dan pusat-pusat kutipan darah statik kita pun masih beroperasi dan sangat mengalu-alukan pendema datang. Kita ada untuk pusat demam darah, ada perkhidmatan yang ambil darah ke rumah ke? Yang tu mana tahu kan kita tak nak datang call, boleh tak saya nak demam darah tapi datang ke rumah. Ya, yang sebenarnya kita tidak mengambil darah di rumah, tapi kita buat dengan komuniti. So buat kawasan masing-masing lah. Ya, katalah satu komuniti ni dia ada dewan yang sesuai, kita boleh lakukan di komuniti tersebut lah. Sebab ada syarat-syarat dia untuk kita pastikan keselamatan daripada COVID, kualiti darah dan sebagainya. Dan kemudiannya kita juga di Pusat Darah Negara kita menggunakan bas pendermaan. Kalau setengah tempat yang tak sesuai, yang tak ada dewan dan sebagainya, tapi kita boleh juga menyediakan bas pendermaan bergerak ni lah untuk pendema-pendema. Memang kalau boleh kita nak memudahkan kepada pendema darah kita. Apa cara yang mudah kita try. Ya, betul. Sebab dengan kita memberi kemudahan tersebut, bukan saja dari segi lokasi, tapi daripada segi waktu operasi, masyarakat saya yakin yang masyarakat kita yang prihatin ini akan lebih mendema darah lah untuk membantu masyarakat yang lain. Sebenarnya ada kelebihan demam darah ni. Maknanya ada buku demam darah tu. Kalau dah cukup demam darah dapat buat kelas pertama macam gitu kan. Ya, dia bergantung kepada jumlah pendermaan seseorang itu. Ya, itu menunjukkan keprihatinan kerajaan kita dalam memastikan kesihatan pendema kita juga terjamin. Jadi kalau macam dia baru mendema sekali dua kali, mungkin kita boleh bagi rawatan percuma di klinik pesakit luar selama 6 bulan. Lepas 2 kali mendema boleh mendapat vaksinasi hepatitis B contohnya. Dan lagi banyak mereka mendema ada kelebihan masing-masing, termasuklah seperti yang Hana kata tadi tu, buat kelas pertama buat kelas pertama bagi mereka yang telah mendema dalam jumlah yang banyak lah. Tengok tu ada kelebihan-kelebihan dia. Dan ada orang ni dia suka derma, tetapi sebenarnya dia ada hak juga, sebab yang paling penting kebajikan penderma tu pun kena dijaga juga kan. Betul. Kesihatan dan keselamatan mereka pun kita perlu jaga. Jadi sebab tu kita ada soalan-soalan, saringan-saringan yang kita buat bagi memastikan mereka ni benar-benar boleh mendema. Kita tak naklah seseorang tu kandungan darah dalam badan kurang. Dia pun tak cukup, dia nak derma pula. Kan. Kita dan sebenarnya terdapat pelbagai cara seseorang itu boleh untuk orang kata berganding bahu dengan kami. Boleh menjadi penganjur kempen dema darah kalau tak sesuai untuk mendema darah kan. Dan boleh juga menyampaikan kepentingan mendema darah kepada keluarga, pada rakan-rakan, itu. Jadi itu yang kita harapkan untuk masyarakat kita tampil menjadi pendema darah dan juga menjadi penganjur kempen dema darah, bekerjasama dengan Pusat Darah Negara dan seluruh tabung-tabung darah di seluruh negara bagi membantu memastikan bekalan mencukupi. Maknanya demam darah ni kami boleh demam darah setiap bulan, tak ada masalah? Oh tak. Kebiasaan kekerapan. Kekerapannya kita cadangkan dalam 3 bulan sekali untuk pendemaan darah utuh. Tapi kalau satu jenis pendemaan ni yang dinamakan apheresis, dia boleh lebih kerap. Kerana apheresis ini ialah kita menggunakan mesin untuk mengeluarkan salah satu komponen darah dan kita pulangkan sel darah merah. 3 bulan itu adalah untuk memastikan pendema kita yang telah mendema darah merah tu tadi dapat membina balik bekalan zat besi di dalam darah. Dan sebab tu kita pastikan sekurang-kurangnya 3 bulan dan kita lakukan juga ujian memeriksa kandungan hemoglobin di dalam darah. Baik. Ada orang tanya juga, darah ni ada banyak jenis kan? So biasanya jenis yang mana yang memang kritikal kurang? Untuk bercakap mengenai kumpulan darah ni, saya nak ceritakan sedikitlah. Sebenarnya di atas
atas permukaan sel darah merah kita ni terdapat banyak bahan ya. Dan bahan-bahan ini yang membentuk kumpulan-kumpulan darah. Jadi sebenarnya terdapat 30 kumpulan darah. 30 dalam setiap kita. Contohnya seseorang tu mungkin jadi darah kumpulan A, RH negatif, lepas tu ada pula kumpulan JKA neg, B neg, macam-macam. 30 biasa dengar positif, negatif kan. Ya. Yang paling pentingnya dua itulah kumpulan daripada ABO tu tadi dan juga RH. Dan kita memang perlukan semua. Semua lah kan? Semua kita perlukan kumpulan O, kumpulan AB, RH positif, RH negatif. Memang kita perlukan semua sebab pesakit kita pun datang daripada masyarakat. Dan memang tak dinafikan terdapat juga darah-darah yang jarang dijumpai, yang kita panggil rare tu kan. Tu pun ada juga. Jangka masa darah tu macam mana? Berapa lama pula? Soalan yang sangat baik ya. Sebenarnya bila seseorang tu mendema darah utuh, kita akan memproses darah itu, kita akan saring dan buat pemprosesan, dan itu yang menyatakan, yang kita katakan setiap pendemaan boleh menyelamatkan 3 nyawa. Sebab dia boleh menghasilkan 3 komponen, iaitu komponen darah merah. Komponen darah merah ni tugas dia untuk membawa oksigen. Dia selepas pendemaan dia hanya bertahan selama 35 hari di luar, dan kita perlu simpan dalam suhu 2 hingga 6 darjah Celsius. Kemudiannya kita ada plasma. Plasma ni kita kena sejuk bekukan dia pada suhu minus 20 darjah Celsius, dan dia tahan dalam 2 tahun macam tu. Dan satu lagi komponen untuk membekukan darah yang dipanggil sebagai platelet. Yang ni platelet ni dia hanya bertahan 5 hari selepas pendemaan ya. Jadinya tabung-tabung darah ni bukan macam bank lain kan. Bank lain kalau kita masukkan duit tu dia tak expired kan. Darah ni dia kita, sebab tu kita nak kumpul, kita nak terima pendemaan darah pun kita kena pastikan tak terlebih kutip, tak terkurang kan. Jadi kena orang kata bekalan tu kita mesti pastikan mencukupi, kita hormati pendemaan orang ni, jadi kita pastikan tidak dilupuskan. Penyelarasan secara konsisten lah. Betul. Baik, akhirnya doktor, kalau kita boleh share secara ringkas bagaimana orang nak berhubung dengan pihak pusat darah sendirilah. Boleh datang ke Pusat Darah Negara di Jalan Tun Razak ataupun di pusat-pusat pendemaan darah statik kami. Juga boleh melayari laman sesawang kami pdn.gov.my. Dan juga di FB kami, dan saya minta tolong like FB kami. Dan hari ni World Blood Donor Day kita buat secara virtual. Banyak kejutan-kejutan yang macam-macam. Ini kita share sekarang kan, like dan share post Facebook Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia sepada Hari Penderma Darah Sedunia. Follow juga. Follow ada benda menarik akan berlaku di laman maya nanti ke? Ni fasa PKP ni kan, kelainan kita buat virtual, dan kita mendapat sokongan padu yang sangat-sangat kami hargai. Alhamdulillah. Itu tak nafilah Facebook Kementerian Kesihatan antara yang tertinggi sebenarnya mendapat carian daripada pengguna di laman maya. Jadi terima kasih banyak Doktor sudi bersama kami hari ini. Kita doakan yang terbaik untuk semua. Terima kasih SPM juga. Sama-sama, terima kasih. Okey. Kita akan berehat seketika saja dan lagi, kembali selepas ini. Itu pun berehat juga. Kalau doktor buka pusat demam darah, kita dah boleh. Baik, kita jumpa selepas ini dalam banyak lagi segmen menarik. Selamat pagi Malaysia.